Tajuk utama Buletin TV 9, 2 Ogos. Beberapa kawasan Johor Bahru dilanda banjir kilat. Juga nahas pesawat di Ipoh, CAAM mulakan siasatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hasil bedah siasat ke atas jurulatih penerbangan yang meninggal dunia dalam nahas pesawat ringan di Ipoh malam semalam mendapati punca kematian adalah kecederaan pada tengkuk dan dada. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid. Jenazah Fahim Jufa Mustafa Kamal telah dituntut keluarganya kira-kira jam 2.45 petang tadi. Ahli keluarga mangsa telah berada di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun sejak awal pagi lagi bagi menunggu proses bedah siasat dijalankan. Proses bedah siasat ke atas mangsa bermula jam 10.30 pagi dan berakhir kira-kira jam 1.15 tengah hari. Sebaik selesai bedah siasat, jenazah kemudiannya dikafankan dan dibawa ke Surau Al-Kausar di Bandar Tasik Kesuma di Semenyi, Selangor. Dalam kejadian malam semalam, pesawat Piper PA-28 yang dinaiki jurulatih penerbangan terbabit terhempas di Jalan Raja Dr. Nazrin Shah berhampiran Medan Gopeng di Ipoh. Allahyarham Fahim Jufa, 52 tahun, meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak. Seorang lagi mangsa, Muhammad Din Fikri Zainal Abidin, 62 tahun, mengalami kecederaan parah. 2 mangsa berkenaan yang tersepit dikeluarkan dari pesawat kira-kira jam 9.20 malam semalam. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah menjalankan siasatan terhadap nahas pesawat ringan terhempas di Ipoh. Semalam kita membantu mereka korden tempat berkenaan supaya tidak ada pencerobohan dibuat ke atas bangkai-bangkai pesawat dan juga salah satu sayap ni patah sebelum so kita buat kawalan sepanjang malam sampai ke pagi ini bagi memberi ruang kepada pihak kuasa penerbangan awam untuk menjalankan siasatan tentang insiden berkenaan. Tinjauan pagi tadi mendapati beberapa individu dipercayai pegawai CAAM berada di lokasi kejadian bagi menjalankan siasatan terhadap bangkai pesawat berkenaan. Lokasi kejadian dikawal ketat anggota polis bagi mengelakkan pencerobohan. Kerja-kerja pengalihan dilakukan menggunakan kren dan lori selesai kira-kira jam 3.30 petang. Bangkai pesawat ditempatkan di hangar BATS Aviation Sdn Bhd, lapangan terbang Sultan Azlan Shah. Beberapa laluan di Bandar Raya Johor Bahru dilanda banjir kilat akibat hujan lebat berterusan bermula 12 tengah hari tadi. Perkarangan Hospital Sultanah Aminah turut dilanda banjir sekaligus menimbulkan kesulitan kepada pengunjung dan pesakit yang mahu berurusan di hospital. Memetik laporan harian Metro, seorang penduduk Rahman Abdullah memberitahu dia bersama ahli keluarga yang berurusan di pusat Bandar Raya Johor Bahru berdepan kesesakan lalu lintas akibat banjir kilat. Keluarga terbabit bernasib baik kerana kenderaan mereka masih boleh bergerak secara perlahan di Jalan Wong Afuk walaupun laluan dinaiki air. Difahamkan laluan di Jalan Yahya Awal dan Jalan Air Molek turut terjejas akibat banjir kilat. Banjir kilat juga melanda Kampung Muhammad Amin di Nong Chek selain Jalan Pantai Lido menghala ke pusat bandar, Jalan Mahmudiah dan Jalan Seri Pelangi. Banjir kilat di sekitar Johor Bahru mengakibatkan kira-kira 100 buah kenderaan mengalami kerosakan. Dakwa pemilik kenderaan, hujan lebat berlarutan hampir 2 jam. Air naik mendadak mengakibatkan kenderaan yang diparkir dimasuki air. Mereka tidak sempat mengalihkan kenderaan kerana sedang bertugas dan berurusan di bangunan berhampiran. Jalan Air Molek berhampiran bangunan persekutuan antara kawasan yang terjejas siang tadi. Paras air Sungai Tiram dilapor meningkat melebihi paras berjaga-jaga, manakala Sungai Skudai dan Tebrau masih berada pada paras normal.
Seorang tukang sapu sebuah kilang didakwa di Mahkamah Session Butterworth siang tadi atas tuduhan melakukan amang seksual fizikal dan dua pertuduhan merogol dua beradik perempuan bawah umur. Tertuduh Ibrahim Abdul Salam, 55 tahun, yang juga etnik Rohingya, mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di sebuah rumah di seberang Perai Tengah pada 11 pagi 24 Julai lalu. Tertuduh juga didakwa merogol mangsa yang sama di lokasi yang sama antara Januari hingga Disember tahun lalu. Tertuduh turut didakwa melakukan amang seksual fizikal dan merogol seorang lagi kanak-kanak perempuan yang juga adik kepada mangsa pertama yang berusia 8 tahun. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 30 tahun dan sebat. Tertuduh tidak boleh diikat jamin serta kes akan disebut semula pada 2 September depan. Di Kuala Terengganu, seorang buruh ladang kelapa sawit dipenjara 14 hari dan denda RM10,000 selepas mengaku bersalah memberi rasuah kepada seorang anggota polis. Tertuduh Razali Bahari, 41 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Dazuki Ali. Tertuduh didakwa memberi suapan iaitu wang tunai RM200 kepada Lance Corporal yang bertugas di Balai Polis Air Putih di Kemaman. Perbuatan itu dilakukan jam 4 petang 12 Julai lalu. Suapan itu diberikan agar tertuduh tidak ditangkap dan melakukan ujian saringan air kencing. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Farah Yasmin Saleh, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Juga di Kuala Terengganu, 8 lelaki termasuk 2 beradik dihadapkan ke mahkamah kerana bergaduh di tempat awam. 5 tertuduh berusia 23 hingga 27 tahun mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nur Mazrini Mahmud. Manakala 3 lagi tertuduh termasuk 2 beradik mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Tertuduh didakwa secara bersama-sama bergaduh di hadapan sebuah kedai makan di Kuala Ibai jam 8.15 malam pada 28 Julai lalu. Jika terbukti bersalah, boleh dipenjara sehingga 6 bulan atau denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. 4 September depan ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Kesemua tertuduh diikat jamin RM1,800 setiap seorang. Dari Januari hingga Jun tahun ini, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Melaka telah mematahkan cubaan menyeludup pelbagai barangan terlarang bernilai RM23 juta. Dalam tempoh itu, 30 suspek telah ditahan. Rokok adalah barangan terlarang paling banyak cuba diseludup ke negara ini dalam tempoh berkenaan. Kes-kes yang diperolehi ini melibatkan rampasan rokok, minuman keras, kereta, bunga api, mercun dan juga senjata api. Perolehan kes ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15% berbanding kes yang diperolehi pada tahun 2021 untuk tempoh yang sama. Pada tahun 2021, dari Januari hingga Jun, Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya menghasilkan sebanyak 86 kes. 5 senjata api yang cuba diseludup masuk ke negara ini dari Sepanyol menerusi dalam talian antara yang dirampas. Dengan kerjasama sebuah syarikat Korea, pihak kastam merampas 2 laras senapang angin, selaras senapang dan 2 pucuk pistol angin selain menahan seorang lelaki berusia 36 tahun di kawasan letak kereta di Air Keruh. Sementara itu, lebih 22 juta batang rokok bernilai RM18.2 juta dirampas di beberapa lokasi di negara ini, termasuk di Johor, Negeri Sembilan, Selangor dan Melaka. Rampasan terbesar membabitkan lebih 10 juta batang rokok bernilai RM7.8 juta yang diseludup menerusi kontena di Pelabuhan Kelang Selangor pada 17 Februari lalu. Bertemu kembali. Terletak hanya kira-kira 30 km dari ibu kota, kini mereka yang inginkan ketenangan dalam kesibukan hutan batu boleh mengunjungi Taman Eco Rimba Commonwealth di Rawang. Bukan sahaja menjanjikan pemandangan mendamaikan, bahkan pelbagai aktiviti disediakan termasuk untuk peminat sukan lasak. Ikuti laporan disediakan Ain Syafiqah Zaki yang meneroka salah satu khazanah alam di bumi Selangor itu.
Sebaik menjejakkan kaki ke Taman Ekorimba Commonwealth ini, bunyi kicauan burung mula menerpa ke halua telinga umpama menyambut kedatangan kami. Usaha pihak pengurusan Taman Ekorimba Commonwealth untuk penjenawaan semula memberikan nafas baharu kepada salah satu taman ekorimba yang juga sebahagian dari hutan simpan kancing itu. Satu kelebihan dia adalah is more private. Yang mana apabila anda nak masuk, all vehicles should be registered. Itu yang pertama. Dan kedua, dia akan sentiasa disanitize. Dan ketiga adalah satu keistimewaan yang terbaik sekali adalah sesiapa yang bawa masuk sampah memang tidak dibenarkan sama sekali untuk membuang merata-rata. So everyone has experience yang mana tiada tong sampah langsung di sini. Lubercamp ini merupakan salah satu tempat menarik yang boleh dikunjung di Taman Ekorimba Commonwealth. Dengan serendah RM100, anda boleh bermalam di sini. Bagi pencinta aktiviti lasak, mereka boleh melakukan aktiviti seperti berbasikal, kembara sungai, menunggang skuter elektrik, bermain ATV dan pelbagai lagi. Sebab bagi saya dia sangat sesuai kalau family datang ramai-ramai. Sebab dia banyak aktiviti dalam tempat ni saja. Maksud dia tak payah keluar-keluar. Kalau orang datang check in kat sini, kat dia punya bilik ke mana kan, family tu satu hari tu boleh habiskan aktiviti kat sini je. Kalau malam boleh camping, kalau siang ada banyak-banyak aktiviti, banyak tempat-tempat pop-pop ambil gambar. So kalau mak-mak, kakak-kakak, adik-adik kan, dia sukalah ambil gambar tu. Tempat ni sangat menarik sebab dia luas, sesuai bawa family dan buat macam event gathering, kereta, family day. Sebab dia ada pelbagai aktiviti. Kita ada kayak dekat situ tadi, lepas tu ada ATV, ada basikal, ada skuter, ada basikal, dan ada kafe yang cantik. Dia punya rumah penginapan pun cantik. Dengan berkeluasan sekitar 260 hektar, pengunjung dapat merasai sendiri suasana dan kehidupan sebenar di dalam hutan. Aisyah Fikazaki melaporkan. Mula-mula sebagai hobi, lama-lama jadi satu perniagaan. Minat sepasang suami isteri di Muar, Johor mengumpul barangan antik akhirnya membolehkan mereka menambah pendapatan. Abdul Rahim Hashim, 40 tahun dan isterinya Intan Syafinas Aris, 41 tahun, mula mengumpul barangan antik pada tahun 2010. Melihat kepada sambutan yang menggalakkan, pasangan ini nekat memulakan perniagaan. Intan Syafinas berkata kebanyakan barang antik diperoleh daripada penduduk di sekitar negeri Johor. Ada juga disumbangkan oleh pengumpul barang antik. Antaranya basikal, pinggan mangkuk, mesin type dan pelbagai produk tembaga. Selain duit shilling, lampu pelita dan kaset serta piring hitam, uniform lama, radio, majalah dan komik lama turut ada di sini. Kebanyakan barangan antik yang berusia lebih 40 tahun ini dijaga baik oleh mereka berdua. Banyaklah orang komen kata kita orang jual barang-barang yang sampah, barang-barang yang tak ada harga. Tapi bagi kami peminat-peminat barang lama, inilah bagaikan emas bagi kami. Dia punya value tu lebih tinggi daripada barang baru yang bagi orang tak nampak. Hanya orang peminat-peminat barang lama je yang nampak apa dia value yang terdapatnya dalam setiap barang. Setiap barang ada harga, ada tarikh dia, ada sejarah dia. Jadi budak-budak yang zaman sekarang ni sepatutnya minat dengan barang-barang lama sebab boleh tahu sejarah-sejarah kita yang dulu. Tak ada dulu, tak adalah sekarang. Mereka tidak memikirkan untung semata-mata, sebaliknya lebih kepada mahu memberikan kepuasan kepada peminat barangan antik. Maka tidak hairanlah perniagaan ini mula mendapat perhatian ramai. Dia mempunyai nilai sejarah itu sendiri, di mana barang-barang antik ni dia satu idaman lah satu idaman, maksudnya dia akan membawa kita balik kepada nostalgia kita balik. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok barang-barang kat sini contohnya macam kaset lah, kalau kita tengok kaset lama dia sebenarnya memori kita tu imbas balik. Kalau macam sekarang kita lebih kepada yang terkini, up to date dengan CD dan sebagainya, MP3, tapi dia tak menarik minat saya lagi. Okey, contoh-contoh macam tembikar lama. Okey, barang-barang ni semua orang kata kita dibesarkan. Suasana kita dibesar tu dia menarik nostalgia. Barang antik ni dia ada value dia yang tersendiri, yang cuma orang yang minat dengan barang-barang sejarah ni dia akan tahulah nilai-nilai yang ni kan. Macam orang sekarang ni
mungkin dia tak ada rasa ni kan, tapi kalau yang ada jiwa sejarah ni, dia minat sikit lah dengan barang antik ni. Dia ada sejarah dia. Kalau kita tengok pada benda-benda yang lama ni, kita boleh tengok pada sejarah dia kan. Lebih membanggakan, kedai barangan antik Abdul Rahim dan Intan Syafinas menjadi salah satu daya tarikan di Muar. Laporan antarabangsa. Ribuan minyak masak paket ditemukan terapung di tengah Laut Jawa. Ia umpama pesta buat sekumpulan nelayan ketika cuba membawa naik bahan itu ke atas kapal mereka. Minyak paket itu dipercayai pengedarnya dari Indonesia berdasarkan logo di plastik. Awak-awak kapal menggunakan pelampung dan beg untuk membawa naik paket minyak yang masih terapung. Visual berkenaan tular di media sosial sejak hujung minggu lalu. Namun, tiada maklumat lanjut diperoleh sama ada ia dalam perjalanan untuk diseludup ataupun sengaja dibuang di tengah lautan. Proses evakuasi minyak goreng. Taiwan kini sedang bersiap sedia melakukan persediaan jika berlaku sebarang krisis yang akan melibatkan keselamatan, antaranya latihan perlindungan di tempat awam jika berlaku serangan udara. Antara lokasi latihan diadakan berdekatan stesen kereta api. Latihan dibuat menggambarkan jika serangan berlaku di tempat berkenaan. Orang awam dapat melihat bayangan suasana kelam kabut selepas serangan seperti yang berlaku di Ukraine. Di sekolah, pelajar juga dilatih bersedia dengan apa jua keadaan dan juga cara memanfaatkan barangan sekeliling. Mereka diajar apa yang perlu disediakan dan dilakukan dengan beg grab and go. Banyak tempat dan bilik kosong juga didedahkan kepada orang awam boleh dijadikan sebagai tempat perlindungan bom. Persediaan ini susulan ketegangan semakin meningkat di antara Beijing dan Taiwan susulan beberapa isu. Terbaru, Beijing telah mengumumkan pelaksanaan siri latihan ketenteraan secara langsung di Selat Taiwan. Berita lebih dekat dengan anda. Cakna lebih eksklusif. Melaporkan kepada anda setiap hari tepat jam 7 malam. Buletin TV 9, suara komuniti anda. Sukan Commonwealth 2022. Atlet wanita bowling padang Siti Zalina Ahmad meraih gangsa selepas aksi penentuan pingat menentang wakil Norfolk Island. Pingat kali ini amat berharga buatnya kerana ia hadir selepas 16 tahun. Pada penentuan gangsa itu yang berlangsung di Victoria Park Leamington Spa, Zalina menewaskan Shea Wilson 21-10. Dia bangkit selepas kecewa di separuh akhir di mana tumpas 15-21 kepada Lucy Bira dari Ganzi. Zalina pernah memenangi pingat emas perseorangan wanita pada Commonwealth 2022 di Manchester dan mempertahankan gelaran di Melbourne 2006. Di NEC Hall Birmingham, skuad pingpong wanita yang dianggap underdog berdepan pasukan pilihan emas Singapura. Gandingan pertama negara Karen Lin dan Ho Ying tumpas 3-1 dan cubaan untuk menyamakan mata menerusi perseorangan Alice Chang juga tidak kesampaian. Alice tewas mudah 3-0 dan mata kemenangan Singapura dimuktamadkan bergu kedua negara jiran itu yang menjinakkan Ho Ying 3-1. Apapun ia pencapaian yang cukup membanggakan apabila memperbaiki pencapaian edisi 2018 Gold Coast yang ketika itu hanya mencecah peringkat suku akhir. Baiklah, tengah malam nanti, skuad badminton negara dijangka berpotensi menuai pingat emas. Perlawanan penentuan emas itu berdepan juara bertahan India. Ini adalah peluang terbaik buat skuad badminton negara menebus kekalahan kepada India pada edisi lalu di Gold Coast, Australia, di mana kita tewas 1-3 dalam perlawanan akhir.
Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi mencetuskan sensasi di kejohanan olahraga remaja dunia yang berlangsung di Cali, Colombia apabila memecah rekod lama milik Khairul Hafiz Jantan dalam acara 100 meter dengan catatan baru 10.09 saat. Beraksi di saringan ke-8, Azim muncul terpantas dengan catatan 10.09 saat sekaligus layak ke peringkat separuh akhir awal pagi esok. Catatan 10.09 saat itu juga merupakan kedua terpantas di belakang atlet Botswana, Letsile Tebogo, yang mencipta rekod baru kejohanan dengan 10.00 saat. Dengan catatan itu, kini atlet berusia 18 tahun kelahiran Ipoh Perak itu juga muncul sebagai pelari remaja terpantas di Asia, mengatasi atlet Jepun Hiroki Yanagita yang memiliki catatan 10.16 saat dan pemenang pingat emas sukan si Vietnam dari Thailand Puripol Bunsun 10.19 saat. Persekutuan E-Sukan Malaysia MESF mengambil inisiatif untuk melancarkan Liga Emas yang akan bermula bulan depan. Ia antara lain bagi memartabatkan arena E-Sukan negara selain melahirkan lebih ramai pelapis di peringkat akar umbi. 4 jenis permainan dipilih pada edisi sulung penganjuran iaitu Mobile Legend Bang Bang, PUBG Mobile, Valorant dan juga FIFA Online 4. Ia akan dilaksanakan secara 2 musim setiap tahun dengan musim pertama akan menjadi penentu kepada posisi pasukan pada musim kedua yang dibagikan kepada 2, Pro League dan Division 1. Menurut Presiden Datuk Anand S. Nathan, Liga bermusim ini terbuka kepada komuniti peringkat akar umbi dan juga profesional dengan pemenang berpeluang untuk mewakili Malaysia sebagai atlet kebangsaan. Pendaftaran Liga Emas dibuka selama 30 hari bermula semalam. Jangan lupa terus ikuti kami di Facebook dan YouTube Bulletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Visual lubang hitam misteri di Tierra Amarilla, Chile kami jadikan penutup berita malam ini. Lubang itu amat dalam, kira-kira 200 meter ke bawah dengan berdiameter sekitar 25 meter. Saya Intan Syazwina Suhaimi, salam hormat dan jumpa lagi.